Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Cikgu harap semua telah bersedia untuk mengikuti pelajaran sains tahun 4 tajuk tumbuhan. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang standard kandungan 4.1 tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. Standard pembelajaran 4.1.1 menyatakan tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan melalui pemerhatian menerusi pelbagai media. 4.1.2 menghubungkan bahagian tumbuhan yang bergerak balas dengan jenis rangsangan. Baiklah, cikgu harap semua murid telah bersedia untuk mengikuti tajuk kita pada hari ini, iaitu gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan. Baiklah, cuba perhatikan slide ini. Terdapat 4 rangsangan. Ya, terdapat 4 rangsangan iaitu matahari, air, graviti dan sentuhan. Manakala bahagian pokok yang bergerak balas terhadap rangsangan tersebut ialah pucuk, akar dan juga daun bagi setengah tumbuhan. Pucuk bergerak balas terhadap cahaya matahari. Akar bergerak balas terhadap air. Pucuk dan akar pula bergerak balas terhadap graviti. Dan daun bagi setengah tumbuhan bergerak balas terhadap sentuhan. Baiklah, perhatikan. Akar pokok lobak ini berada di dalam tanah. Apabila tanah disiram dengan air, tanah menjadi lembap dan akar akan menyerap air tersebut. Jika air disiram pada bahagian kanan pokok, maka akar akan tumbuh menghala ke bahagian kanan untuk mendapatkan air. Jika air disiram pada bahagian kiri pokok, maka akar akan bergerak menghala ke bahagian kiri pokok untuk mendapatkan air. Jadi, akar bergerak balas terhadap air. Seterusnya, jika kita menanam beberapa anak benih pokok di dalam pasu dan pokok ini pula kita letakkan di dalam bilik. Ya, kita letakkan pasu yang ditumbuhi dengan anak benih ini di tepi tingkap di dalam bilik yang menerima cahaya matahari. Cahaya matahari akan masuk melalui tingkap dan menghala ke arah pokok. Maka pucuk-pucuk anak benih tersebut akan menghala ke arah cahaya untuk mendapatkan cahaya matahari. Jadi, tidak semua anak benih itu akan tumbuh menegak kerana pokok akan membengkok menghala ke arah cahaya matahari untuk mendapatkan cahaya bagi melakukan proses fotosintesis ataupun untuk melakukan proses membuat makanannya sendiri. Jadi, pucuk pokok bergerak balas terhadap cahaya. Seterusnya, kita perhatikan pokok bunga orkid. Ya, pokok bunga orkid ditanam di dalam pasu yang bergantungan. Jadi, akar pokok orkid itu berada di udara. Okay. Jadi, jika kita perhatikan, akar pokok orkid itu tumbuhnya akan menghala ke bawah, manakala pucuk pokok orkid akan menghala ke atas. Kenapa berlaku begini? Kerana akar pucuk orkid yang bergantungan di udara itu, ya, yang akarnya tidak menjejak ke bumi, jadi akar pokok orkid ini menghala ke bawah untuk bergerak balas terhadap graviti. Apakah yang dikatakan graviti? Graviti ialah satu daya yang menghala ke arah pusat bumi. Jadi, akar pokok orkid yang berada di udara akan tumbuh ke bawah
untuk menghala ke arah pusat bumi. Manakala pucuk pokok orkid pula tumbuh ke atas iaitu menjauhi graviti bumi untuk mendapatkan cahaya matahari bagi melakukan proses fotosintesis. Jadi, akar dan pucuk pokok bergerak balas terhadap graviti, iaitu akar tumbuh menghala ke arah graviti, pucuk pokok pula bertumbuh menjauhi graviti ataupun menghala ke atas untuk mendapatkan cahaya matahari. Jadi kedudukan akar dan juga pucuk adalah berlawanan. Akar ke bawah tapi pucuknya ke atas. Seterusnya, tumbuhan semalu. Tumbuhan semalu, setengah tumbuhan bergerak balas terhadap sentuhan. Apabila daun pokok semalu itu disentuh, daun semalu akan menguncup. Daunnya akan menguncup. Jadi, daun pokok semalu bergerak balas terhadap sentuhan. Begitu juga dengan pokok Venus flytrap. Pokok Venus flytrap ini juga bergerak balas terhadap rangsangan sentuhan. Apabila serangga hinggap di atas pokok Venus flytrap, maka kelopaknya akan menguncup ataupun tertutup lalu memerangkap serangga tersebut. Serangga yang terperangkap itu akan dihancurkan untuk dijadikan makanannya. Jadi, pokok Venus flytrap merupakan pokok yang bergerak balas terhadap rangsangan sentuhan. Yang dahulu, saya berharap semua murid faham dengan pelajaran pada hari ini. Hingga jumpa lagi. Terima kasih.